Nah, kita akan bacakan ya ayat firman Tuhannya, hanya satu ayat saja ya. Namun nanti ada ayat firman Tuhan juga yang menjadi referensinya ya. Dari 好，今 Kolose 天我们来看今天的话语。dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 哥罗西书3章13节，倘若这人与那人有联系，总要彼此包容，彼此忍让，主怎样彼此饶恕，主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。Nah, saya mau tanya ya kepada semua yang ada di Zoom ya, kepada Bapak Ibu usiawan. Oh, nggak jalan ya. Nih, hal-hal apa saja yang bisa membuat kita ya para anggota usiawan ini marah, sakit hati, kecewa, bahkan benci kepada seseorang ya. Saya stop dulu. 我想请问大家，你们会为了什么事情，对别人发怒呢？ Boleh saya tanya satu dua orang, hal 我 apa 可以 saja yang 问，bisa membuat kita sakit hati? 我想问我们当中的一两位，到底是什么事情会使到我们，就是不开心？ Ini sakit hatinya, tersinggungnya, marahnya kepada siapa saja ya? Saya tanya ya, satu dua orang ya dari anggota usiawan. Ibu Ibu Roma deh, Bu Roma. Bu Roma bisa marah atau kecewa atau sakit hati kepada seseorang itu karena apa ya Bu kira-kira? 我们来问罗马姐妹，大概你会为了什么事情对别人发怒或者不开心呢？ Bu Roma? Ibu Roma bisa dengar suara saya, Bu? Bu Roma? Suaranya kecil kali, Lause. Oh, oke. Ibu Roma, saya mau tanya, Ibu, kalau Ibu marah atau sakit hati atau kecewa sama seseorang itu karena apa, Bu? Apa penyebabnya? Apa yang bisa buat Ibu marah? Gitu. Suara kecil kali, Lause, nggak kedengaran. Oh, kalau Bapak Ibu yang lain bisa dengar suara saya dengan jelas? Ini apa di HP-ku yang ada masalah ini? Mungkin di HP Ibu, Bu. Mungkin volumenya dikencangin, Bu. Ya udah. Saya lihat penuh volumenya, Lause. Oh, oke. Atau tanda Karena yang... masuk telepon tadi, jadi nggak ada suara. Oh, bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Jadi apanya keluar yang lagi, masuk lagi aja. Saya tahu Mungkin, masalahnya. ya, mungkin di Ibu keluar lagi, keluar dulu baru masuk lagi gitu, Bu. dibuka lagi gitu? Iya, Bu. Oke, kalau begitu saya tanya Ibu Muilan deh. Ibu Muilan, hal apa yang bisa membuat Ibu marah, kecewa, atau sakit hati, atau tersinggung kepada orang lain? Ya, karena cuma marah, kecewa gara-gara PRT lah. Karena apa, Bu? PRT bantunya. Oh, karena PRT ya, karena ini ya pembantu di rumah bisa juga ya bikin kita marah ya, kerja tidak beres bisa. Oke, dari satu orang lagi ya, dari Ibu Ibu Lian, Bu, Ibu Rukia ada yang terjemahin, Bu. 不良你通常为了什么事情不开心或者发脾气呢？ Suaranya belum ada, Bu Lian. 还没有开声音哎。
Oh, cucunya mungkin nggak ada ya. yang bisa aja loh. Oke, kalau begitu satu orang terakhir, Bapak Rukitan. Akong, hal apa yang bisa buat Akong marah atau kecewa atau sakit hati Akong? Suaranya mungkin Luis bisa bantu? Ada Luis ya Pak ya? Oke. Belum buka suara. Iya, belum buka suara ya. Luis ada standby di situ kan? Luis tolong kongkongnya Luis. Oh. Oke, mungkin Luis di ruang lain ya. Tak apa Kong, nggak apa-apa Kong, nggak apa-apa nanti saya tanya lagi ya. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut saja ya. Nah, banyak hal ya yang bisa membuat kita marah. Misalnya ini ada beberapa contoh yang saya tulis di sini ya. Anak yang tidak pengertian, anak kita ini yang nggak mengerti apa keinginan kita. 有许多事情会使到我们不开心，或者是被冒犯的。这里有几个例子呢？这里有几个例子。第一个就是小孩子，我们的孩子们不明白我们，不了解我们。Oke, Kongkongnya Luis sudah buka suara ya. Boleh kasih saya satu contoh, Kong? Ya. Apa yang bisa bikin Akong marah atau kecewa atau sakit hati terhadap orang lain, terhadap seseorang? Saya jarang untuk emosi tak ada. Jarang marah ya? Jarang. Oke, syukur ya jarang marah. Tapi pernah marah nggak, Kong? Sekali-sekali lah. Kalau orang buat saya 2 kali, sekali, 2 kali, 3 kali ya, wah kasih ngomong keras aja lah. Nah itu apa yang bisa bikin Akong marah? Suruh macam disuruh tidak usah dia masih bikin, tak usah masih bikin, tak usah masih diberbuat gitu. Oke, dilarang tapi masih tetap lakukan ya, dilarang masih tetap lakukan. Oke, Akong, terima kasih Akong ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi seperti anak yang tidak pengertian ya, kita maunya A, kita maunya anak kita bekerja di tempat yang kita inginkan, tapi anak kita tidak mau, anak kita maunya bekerja sesuai yang dia mau. 就是说我们的孩子呢跟我们意见不合，我们认为这个工作比较好，可是呢他却认为另外一个会比较好。 Kita mau anak kita menikah dengan perempuan yang pilihan kita, tapi dia tidak mau. 或者呢，我们希望我们的孩子跟某一个人结婚，可是他不肯。 Nah, hal itu juga bisa membuat kita kecewa kepada anak kita. Kita bisa sakit hati. 这些事情会使到我们感觉不开心。 Nah, anak kita yang bekerja mungkin punya penghasilan, dalam hati kita mau anak kita agar membawa kita sekali-sekali pergi berjalan-jalan, namun anak kita tidak lakukan, kita juga bisa kecewa. 或者呢，我们的孩子呢，他有固定的收入，我们心里其实呢希望他会带我们去走走，可是他却没有这么做，我们也会感觉到失望。 Nah, ini dari anak, apalagi dari sisi apalagi dari cucu kita. Mungkin cucu kita tidak mau dengar-dengaran kepada kita. 还有其他方面呢，也许我们的孙子不听话。 Apalagi menantu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu juga bisa bikin kita kecewa. 也许我们的媳妇、我们的女婿不是我们理想的。 Bukan hanya anak, cucu, menantu, bahkan suami kita pun bisa buat kita kecewa. 会
会使到我们失望的不只是儿子或者孙子，或者媳妇或者女婿，我们的丈夫或者我们的妻子也会使到我们失望。 Tadi ada contoh, pembantu di rumah kita juga bisa bikin kita marah, bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita sakit hati. 刚才我们有例子，就是说到家里的仆人、家里的工人也会使到我们不开心。 Ketika kita menegur mereka untuk tidak melakukan sesuatu hal, namun mereka masih ngotot untuk melakukan, itu bisa bikin kita marah. 我们已经提醒他们不要去做某些事情，可是他们还是再一次的去做，那我们会感觉到不开心，或者是很生气。 Banyak hal-hal yang membuat kita bisa tersinggung terhadap orang lain, bisa marah terhadap orang lain, bahkan bisa dendam terhadap orang lain. 有许多事情能够引起我们对别人不开心，感觉被冒犯，或者对他非常不喜欢。 Namun bagaimana sikap kita terhadap orang yang membuat kita marah ataupun sakit hati? 那对于这些冒犯了我们，或者是使我们不开心的人呢，我们应该有什么态度？ Nah, firman Tuhan bilang apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. 上帝的话语，sorry， lanjut langsung。 Dan ampunilah seorang akan yang lain. 所以上帝的话语这里说到，倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此彼此饶恕。 Nah, apa arti kata sabar di sini? 所以包容是什么意思呢？这里说到包容， Nah, ini menurut KBBI ya, tahan menghadapi cobaan, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa. 这里就是说站立得住，而且不慌张。 Artinya apa? Ketika ada orang atau ketika ada anak cucu kita, keluarga kita atau siapapun yang membuat kita marah, kita bisa menahannya dalam hati kita. 就是说，我们可以经得起考验。当我们的无论是谁使到我们不开心，或者是冒犯的我们呢，我们都心里可以包容他。 Kita tetap bisa tenang walaupun sebenarnya kita ingin marah. 我们虽然心里呢很想发脾气，可是我们还是能够冷静下来。 Jadi firman Tuhan bilang apa? Pertama-tama kita harus sabar dulu, sabar. 所以上帝的话语这里刚才有说到包容。 Namun apakah kita manusia bisa sabar? Atau adakah di antara kita semua di sini yang tidak pernah marah? 可是我们人类呢，是否每一次都可以这样的冷静，不发脾气？ Rata-rata ya, hampir semua orang, bukan hampir, semua orang pernah marah. Cuman porsinya berbeda-beda. 我们每一个人都发过脾气，只是不一样的程度。 Namun firman Tuhan bilang apa kepada kita? Sabarlah kamu terhadap orang lain. 那上帝的话语，怎样教导我们呢？就是教导我们要互相包容、互相饶恕。 Bapak Ibu harus bisa menahan rasa tidak suka, rasa tidak enak di dalam hati ini ketika anak cucu kita atau siapapun membuat kita tidak senang. 所以我们虽然会感觉到不开心或者被冒犯，可是我们还是应该又冷静、又包容、又饶恕。 Bukan berarti kita tidak boleh marah, boleh, tetapi sampaikan kemarahan kita dengan benar. 就是
说我们不可以不开心，只是呢，我们应该用正确的方式来表达我们的不开心。 Dengan benar maksudnya seperti apa? 正确的方式是什么呢？ Kita ajak anak cucu suami kita atau siapapun yang membuat kita marah, kecewa ini bicara dengan baik-baik. 那就是说，我们用沟通的方式来表达我们的不开心， Bukan dengan teriak-teriak memarahin mereka. 不是用发脾气的方式。 Karena apa? Ketika mereka melihat cara kita marah kepada mereka, maka mereka akan meniru kita. 为什么呢？因为如果我们用发脾气的方式来表达呢，那如果他们也用同样的方式来对待我们， Kalau setiap hari kita hanya teriak-teriak mau marah-marah kepada mereka, maka mereka akan bisa meniru perilaku kita ini, meniru sikap kita ini. 因为如果每天我们是用大声喊叫的方式来表达呢，那久而久之，我们对方呢也会用同样的方式来对待我们。 Misalnya terhadap suami kita, setiap hari kita maunya marah-marah saja karena suami kita tidak pengertian terhadap kita. 比如说呢，我们认为我们的先生或者我们的太太对我们不谅解，然后我们就每天都是用大声喊叫的方式来表达。 Nah, anak-anak kita yang melihat sikap kita ini bisa meniru sikap kita. Oh, berarti kalau marah-marah terhadap suami, terhadap pasangan berarti boleh. Karena mama saya atau papa saya juga melakukan hal yang sama kepada papa mama saya. Berarti saya boleh melakukan hal ini kepada suami saya kelak atau kepada istri saya kelak. 那我们的孩子呢，看到我们的行为，他就在心里会产生一个印象说，大声喊叫对太太或者是对先生大声喊叫是一种可以允许的态度，以后他们也会模仿我们。 Jadi mari kita mencoba untuk sabar, tidak tergesa-gesa untuk marah. 所以呢，我们应该就是冷静、包容。 Selain sabar, firman Tuhan bilang apa? Ampuni. 除了包容之外呢，上帝的话语还提醒到什么呢？就是说，应该互相饶恕。饶恕就是说原谅。 Ampuni artinya memaafkan. Mari kita maafkan mereka. 所以饶恕就是原谅，就是我们原谅他们吧。 Nah, memaafkan mengucapkannya memang sangat mudah, namun sulit untuk melakukannya. 原谅呢，就是很容易说出口，可是不简单。如果又把它行出来， Ketika kita sudah sakit hati terhadap orang lain, atau kecewa terhadap orang lain, mungkin itu berbekas di dalam hati kita. 如果呢，我们被别人冒犯了，或者呢，我们感觉到失望的时候呢，那肯定会留下痕迹在我们的心里面。 Ketika suami, anak, cucu, menantu kita menyakiti hati kita, mungkin kita bisa jadi dendam terhadap mereka. 当我们的先生、太太、儿子、儿女，或者是媳妇、女婿、孙子们冒犯了我们，肯定我们心里会有痕迹的。 Atau ketika pekerja kita, pegawai kita, atau pembantu kita tidak bisa dibilangin, membuat kita jengkel setiap hari. Mari kita maafkan mereka. 或者呢，我们的工人不听话，每天都使到我们非常的不开心，那我们就饶恕他们吧。
Sangat susah memang. Bagaimana saya bisa memaafkan? Bagaimana saya bisa mengampuni orang yang sudah benar-benar menyakiti hati saya, yang bikin saya menangis setiap hari, yang tidak menghargai saya? 这是不简单又做到的。我们怎样能够去原谅、饶恕那些人？每天都使到我们不开心的，使到我们心痛的。 Bagaimana saya bisa memaafkan, mengampuni menantu saya yang bersikap kurang ajar kepada saya? 我怎样去原谅、去饶恕我媳妇或者我女婿，对我没有礼貌的媳妇或者是女婿？ Bagaimana saya bisa mengampuni pegawai saya yang membuat saya rugi dalam usaha saya? 我又怎样去饶恕我的工人，就是使到我在生意上亏本的工人？ Sangat-sangat sulit memang. 实在是不容易。 Namun kita harus tetap melakukannya. 可是呢，我们还是要去行出来。 Mengapa? Mengapa kita harus mengampuni? 为什么？为什么我们要去饶恕别人？ Karena firman Tuhan bilang apa? Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. 因为呢，上帝的话也告诉我们说，主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。 Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memaafkan kita atas segala kesalahan-kesalahan kita. 上帝的话语告诉我们说，他已经首先饶恕了我们。 Kesalahan-kesalahan apa memangnya yang kita buat sehingga Tuhan mengampuni kita? 我们到底做了什么错误呢？使到需要上帝的饶恕？ Setiap hari kita melakukan dosa. 我们每天都在犯罪， Setiap hari kita melanggar perintah Tuhan. 我们每天都在冒犯神， Kita tidak taat akan perintah Tuhan. 我们不顺服神。 Baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam hubungan dengan anak, cucu, menantu kita, kita bisa berbuat dosa. 无论是在我们家庭里面，对于我们的先生、太太、儿子、女儿，或者是媳妇、女婿、孙子，我们都犯了罪。 Namun setiap hari juga Tuhan tetap memberkati kita. 可是呢，每一天上帝都祝福我们。 Dan yang paling utama, Tuhan sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari penghukuman kekal di api neraka. 那最重要的就是上帝已经死在十字架，就是为了拯救我们。 Kita manusia berdosa yang harusnya dihukum di lautan api, 我们这些都是罪人，配得被丢到火炉里去。 namun karena Tuhan sayang kepada kita, namun karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. 可是呢，因为上帝爱我们，所以他差遣了他的独生子来到这个世界上，然后呢，死在十字架上，就是为了代替我们，拯救我们从罪恶当中拯救出来。 Nah, melihat teladan Tuhan yang begitu besar ini, yang mau mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita, maka dikatakan kita juga harus berbuat demikian terhadap orang lain. 所以呢，这里上帝的话也说到，主怎样饶恕了你们。
你 Kita 们也 tidak 要怎 diminta 样饶恕人。 sorry Bu. Kita tidak diminta mati untuk orang lain. 神不是要我们为别人死， Kita hanya diminta memaafkan orang yang bersalah kepada kita. 上帝只要我们饶恕别人， Karena kita juga sudah dimaafkan kesalahan-kesalahan kita oleh Tuhan. 因为我们的错误也已经被饶恕了。 Susah untuk memaafkan. Memang susah, namun harus dilakukan. 虽然不简单，饶恕人这一件不简单的事情，不容易的事情，可是呢，这也是我们应该要去做的。 Kita harus meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita mau memaafkan orang-orang yang telah membuat kita marah, orang-orang yang telah membuat kita kecewa, yang telah membuat kita sakit hati. 所以呢，我们应该去祈求我们的神，使到我们可以原谅那一些冒犯了我们的人。 Nah, jika kita bisa menerapkan hal ini dalam kehidupan kita, maka anak cucu kita akan melihat bahwa kita adalah orang yang mau memaafkan. 那如果我们可以这样的把上帝的话语行出来呢，那我们的儿女们、孙子们可以看到我们是可以饶恕人的。 Maka mereka juga akan meniru sikap baik ini, sikap baik yang kita tunjukkan setiap hari. 那他们也会模仿我们这一些好的榜样。 Mereka akan melihat teladan yang baik ini bahwa kita mudah memaafkan orang lain, mau memaafkan orang lain. Maka ketika ada orang yang menyakiti mereka, mereka juga akan bisa memaafkan orang lain dengan pertolongan Tuhan tentunya. 那他们看到我们肯原谅别人，肯饶恕别人，那他们在生活上也学习我们，就是学着我们的榜样去饶恕、去原谅别人。 Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya atau punya prinsip dalam hati kita. Baik, saya akan memaafkan orang yang bersalah kepada saya. 1 kali kamu melakukan kesalahan, saya maafkan. 2 kali kamu melakukan kesalahan, saya maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali ya. 也许呢，我们心里说好，你冒犯我1次，我原谅你；你冒犯我2次，我也原谅你。可是你不可以做第3次。 Apakah itu prinsip yang benar? 这个是正确的态度吗？ Ternyata di firman Tuhan juga ada memberitahukan kepada kita berapa kali kita harus memaafkan, mengampuni orang lain. 上帝的话语有告诉我们，我们应该原谅别人几次。 Nah, ini dari Matius 18 ayat 21 sampai 22 ya, kita akan bacakan. Kemudian datanglah Petrus, ini murid Tuhan Yesus, dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni atau memaafkan saudaraku jika ia berbuat dosa, jika ia berbuat kesalahan, jika ia menyakiti hati saya terhadap aku? Sampai 7 kali? 我们来看马太福音怎么说。这里说到，那时彼得近前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？” Yesus berkata kepadanya. Nah, di sini Tuhan Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, bukan hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 我们来看第22节，耶稣说：“我对你说，不是到7次，乃是到70个7次。” Oh, hilang ya. Oke. Petrus awalnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sampai berapa kali saya harus memaafkan orang lain, saudara saya yang menyakiti hati saya?
Apakah cukup sampai 7 kali? 所以彼得就问主耶稣说：“主啊，如果有人冒犯了我，有人得罪了我，那我饶恕他7次，够吗？” Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak. Tidak 7 kali. 可是呢，主耶稣回答说：“不够，不是7次， Tetapi 70 kali 7 kali. 可是是70个7次。 Apakah artinya hanya sebatas 490 kali? 70个7就是说490次，是否意思说490次就够了呢？ Nah, ini Tuhan Yesus bilang ya, kalau orang lain menyakiti hati saya, berarti saya bisa memaafkan dia, bisa mengampuni dia selama 490 kali. Saya harus hitung. 这里主耶稣说到如果有人得罪我呢，我可以饶恕他70个7次，就是490次，我来算。 Berarti dari sekarang saya harus hitung ya, kamu berapa kali melakukan kesalahan kepada saya. 1 kali saya maafkan, 2 kali saya maafkan, 3 kali saya maafkan, sampai 490 kali saya akan maafkan kamu. 我就来算，你得罪我1次，我原谅你；2次我也原谅你；3次我也原谅你，到490次我都原谅你。 Tapi setelah 491 kali tidak ada maaf lagi, tidak ada pengampunan lagi. 可是呢，如果第491次我就不原谅你，我就不饶恕你了。 Apakah seperti itu maksud dari firman Tuhan tadi? 上帝的话语意思是否是这样呢？ Tidak. Melainkan 7 adalah angka sempurna di dalam Alkitab. Jadi maksud perkataan Tuhan Yesus 70 kali 7 kali adalah tidak terbatas. 不是这样的，弟兄姐妹，不是说只有490次。7呢，在圣经上的意思就是说完美的意思，所以70个7意思就是说，没有底线，就是无数的。 Artinya tidak ada angka tertentu, tidak ada patokan tertentu bagi kita untuk memaafkan orang lain. 意思就是说，没有说到某个数目我们可以原谅人，然后之后就不需要原谅他，没有这个数目的。 Kita harus memaafkan setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. 所以我们应该就是无限的去赦免、去饶恕、去原谅那一些得罪我们、冒犯我们的人。 Dan ketika anak cucu kita melihat teladan yang baik dalam hidup kita ini, maka mereka juga akan mengikuti teladan yang baik ini. 所以呢，当我们的儿女们呢看到我们这个好的榜样呢，他们也会去行出来，去模仿我们。 Apakah itu berarti dengan hanya melihat tingkah laku kita setiap hari, apakah hanya dengan melihat kesaksian hidup kita maka anak-anak kita otomatis mengikuti teladan yang baik itu? 是否只是单单看我们的好榜样，我们的儿女们就会自动的去模仿呢？ Tidak, melainkan kita harus imbangi dengan apa? Firman Tuhan, memberitahukan firman Tuhan kepada mereka dan mendoakan mereka sehingga mereka bisa mengikuti teladan yang baik yang kita berikan kepada mereka. 不是的，我们也应该把上帝的话语教导他们，使到除了看到我们的好榜样，他们也知道从这个上帝的话语是如何的教导。 Kiranya Tuhan menolong kita ya bisa menjadi usiawan yang pemaaf. 愿上帝帮助我们成为一个有怜悯、
有宽容、有饶恕、有包容的心的乐龄人士。 menjadi nenek, menjadi mama, menjadi nenek yang mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. 成为一个可以原谅别人的父母。 Karena apa? Firman Tuhan bilang, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. 为什么呢？因为上帝的话语告诉我们说，神已经首先饶恕了我们。 Dan kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus ini. 所以我们祷告，愿上帝帮助我们能够来效仿主的好榜样。 Amin. Kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa di dalam surga, 我们在天上的父， kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini, 我们何等感谢你今天早上的话语， yang boleh mengingatkan kami kembali agar kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 提醒我们如何要来赦免、来饶恕那一些冒犯我们、得罪我们的人。 Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memaafkan kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. 因为主，你已经首先原谅了我们，饶恕了我们。 Tolonglah kami Tuhan agar kami bisa menjadi usiawan yang memiliki kemurahan hati dalam memaafkan. 求主帮助我们成为一个能够饶恕别人的乐龄人士， Dan bantu kami juga agar kami bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus yang mau memaafkan kesalahan dengan tidak ada batasnya. 也帮助我们能够来模仿主耶稣，来效仿主耶稣，能够无限量的来饶恕、来原谅别人。 Dan biarlah kiranya ketika kami bisa menjadi orang yang mau memaafkan, anak cucu kami boleh melihat teladan yang baik dalam kehidupan kami ini. 所以，当我们学习如何的原谅别人，我们的儿女、儿孙们也能够看到我们的好榜样。 Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan persekutuan kami selanjutnya. 主啊，我们感谢你，我们也要来继续我们的团契。 Kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai hingga akhirnya nanti. 愿主继续的带领与我们同在。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 我们这样感谢祷告，是奉主耶稣的名。 Amin. Amen.